لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام. فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. في الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور، والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور، يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور. الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس، الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس. ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di ruangan Facebook Masjid Kampung Siglap pada pagi ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Baik, dari tadi awal saya nampak ada teman-teman kita yang sudah bersama dengan kita pada pagi ini. Pertama sekali di situ kita ada Kak Nur Kamariah kita. Assalamualaikum Ustazah, admin dan sahabat-sahabat. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Nur. Mudah-mudahan sihat ya. Selamat pagi Kak Nur. Kita juga ada Aliza Aziz di situ. Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Waalaikumsalam warahmatullahi Aliza. Admin dan teman-teman online. Tak lupa juga Kak Som kita yang dah lama saya tak nampak dia ni. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Admin dan sahabat-sahabat. Semoga sahabat-sahabat semua, okey, sahabat-sahabat semua, semoga sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Amin. Mudah-mudahan ya Kak So. Kita ada Kak Zah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Moga sihat hendaknya insya-Allah, insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Zah. Terima kasih. Kita ada Anano, kita ada Cik Salimah kita juga di situ. Kak Johara kita. Okey. Oh, kita ada Kak Mas kita. Alhamdulillah Kak Mas. Lama saya tak nampak Kak Mas. Berada di ruangan komen. Tak tahulah. Hari ni mungkin dia ada kelapangan lah. Mungkin selalu kan dia kerja. Okay. Assalamualaikum Doktor Cak. Morning. Assalamualaikum warahmatullahi Kak Mas. Mudah-mudahan sihat ya Kak Mas. Kak Aisyah kita juga ada di situ dengan love-nya berwarna kuning. Mungkin dia mengikut tema warna saya pada pagi ini.
Assalamualaikum Ustazah dan jemaah sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, thank you so much admin for this FB live. Dan seterusnya ya, kita ramai lagi pada pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih kerana bersama dengan kami hari ini. Baik muslimah-muslimah yang saya kasihi semuanya, kita berada di muka surat yang keberapa pada pagi ini. Boleh letakkan di ruangan komen untuk saya lihat jawapan-jawapan yang akan diberikan oleh semuanya. Muka surat berapa kita pagi ini? Okay, Kak Nur Kamaria, muka surat 407 Kak Nur. Point B, Ustazah lain sikit hari ni ke? Muka surat ke? Apa yang lain? Ustazah lain sikit. Kak Som, point B, muka surat 407 Ustazah. Okay. Semua muka surat 407, 407. Cik Salimah, yes, Cik Salimah. Muka surat 423, betul ke Cik Salimah? Oh, Masya Allah, ada juga geng kita. Jadi di sini macam biasa kita ada dua muka surat kan di situ. 407 dan 40423. Sebentar ya, mana slide Ustazah Ah, ni. Kita berada di point kita yang B sebab kita dah masuk bab kita yang ke-8 kan. Ini bab 8 ya, betul bab 8 kan. Al-Hub. Jadi di point kita yang B di sini kita ada satu tajuk yang agak panjang iaitu ibadah adalah cinta yang diiringi dengan ketundukan dan penghinaan diri kepada yang dicintai. Jadi kita berada di muka surat 423 bagi mereka yang cetakannya sama sebagaimana saya dan Cik Salimah. Tetapi jika berbeza, sila buka muka surat 407 dan cari poin ini B. Ibadah adalah cinta yang diiringi dengan ketundukan dan penghinaan diri kepada yang dicintai di poin di bab kita yang ke-8. Muka surat saja yang berbeza. Apapun, pada topik ini, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ingin memberitahukan kepada kita, seseorang yang dia ingin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia perlu meletakkan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cinta di sini diterangkan kepada kita ada beberapa tahap. Ada beberapa peringkat sebelum kita mencapai kepada kecintaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala itu. Yang mana cinta tersebut, bila kita beribadah kepada Allah, ianya diiringi dengan rasa tunduk, rasa penghinaan diri atau lebih mudah penghinaan tu macam tak berapa cantiklah ya perkataannya, kita kata penghambaan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini ada beberapa peringkat. Yang pertama disebutkan kepada kita tentang kekhususan ibadah. Baik. Kekhususan ibadah disebutkan adalah cinta yang diiringi dengan ketundukan dan penghambaan diri kita. Jadi bila kita nak lakukan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh kita ambil ibadah solat kita. Mudah kan? Ibadah solat kita. Jadi bila kita nak solat kepada Allah ni, adakah kita ambil wuduk, angkat takbir, solat. Lepas tu assalamualaikum, assalamualaikum dah selesai. Alhamdulillah solat subuh tadi macam tu. Adakah begitu keadaannya? Di sini ia memerlukan satu ciri yang khusus iaitu cinta. Cinta kepada Allah. Kenapa kita melaksanakan ibadah solat? Ia bukan semata-mata tentang kewajipan, tetapi kerana kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atas dasar itu di sini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan kepada kita cinta itu, kekhususan ibadah ini yang memiliki cinta, ianya perlu diiringi dengan rasa tunduk kita kepada Allah, rasa penghambaan diri kita kepada Allah, kan? Dia kata kepada yang dicintai. Kepada yang dicintai itu bermakna kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia kata siapa yang mencintai sesuatu dan merendahkan diri kepadanya, bererti dia telah beribadah dengan hatinya.
Jadi kita nampak, kita sendiri yang tahu ya diri kita bagaimana muslimah. Kalau kita ni beribadah kepada Allah dengan rasa merendahkan diri kita kepada Allah, inilah yang kita kata beribadah dengan hati. Kebiasaannya kita melakukan sesuatu perbuatannya, cuba lihat, jika hasilnya adalah hasil yang sangat baik, hasil yang sangat indah, kebiasaannya perbuatan itu dilakukan dengan hati. Dia bukan hanya menghadirkan diri, bukan hanya semata-mata kita buat perkara itu, tetapi menghadirkan diri, melakukan perbuatan tersebut dengan jiwa dan kita akan dapat kan, kalau toilet ni kita panggil kita akan dapat kunci. Kita nak pakai mata duduk ya, bukan mata kita duduk dalam kelas kita dengar ustazah berbual ataupun kita duduk buka buku, baca tengok buku, ustazah baca, kita baca, tengok ustazah kan. Dia begini, kalau kita tak ada hati, bayangkan bagaimana situasi duduk dalam kelas tu. Dia rasa macam resah, gelisah kan, rasa macam waste time, rasa macam apa ni dek ni berbual. Jiwa tak ada kan, perasaan tak ada kan. Bila itu tidak ada, bermakna perbuatan tersebut tidak dilakukan dengan cinta. Itu boleh kita kata dilakukan dengan keterpaksaan lah, biasanya begitu. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, hatta dalam keadaan kita nak masuk kuliah sekalipun, di situ bila ada jiwa, bila ada rasa, bila ada cinta kan, inilah yang kita panggil hasilnya akan menjadi lebih baik. Itulah bila kita dengar ustazah ceramah ataupun ustazah berikan kuliah kan, pada waktu itu kita akan dapat mudah faham, kita akan dapat rasa, kita akan dapat catat dengan penuh semangat dan kebiasaannya ya muslimah saya kata, keadaan-keadaan itu akan menyebabkan kita lebih mudah untuk beramal dengan apa yang kita pelajari. Sebab itu penting melakukan sesuatu perkara dengan cinta, dengan hati. Okey, kita masak dengan hati. Orang kalau dia masak tak ada hati, dia tak boleh masak. Tak tahulah betul ke tak, tapi saya rasa betul. Kan saya kalau malas, kata, "Aku ni tak ada hati lah nak masuk dapur." Biasa kan mak-mak kita pun guna perkataan hati. Tak ada hati nak masuk dapur, tak ada hati nak keluar, tak ada hati nak tu. Semua tak ada hatilah. Bila dia rasa dia tidak ada hati pada apa yang dia nak buat, dia tak boleh buat. Biasanya begitu, betul tak? Kita kalau tak ada hati nak masak, kalau masak tu orang kata cincang-cincang, "Tak kisahlah masak apa masaklah, jadi-jadilah yang penting ada makanan makan." Dia begitu. Tapi bayangkan bila kita masak tu dengan hati, dengan perasaan kan, "Oi, potong bawang pun cantik." Gitu kan keadaannya kan. Tumis pun, senyum je. Nak nyanyi-nyanyi rasa gitu kan. Tapi orang kata kat dapur tak ada nyanyi ya, tak tahulah itu orang tua-tua kata kan. Tapi tak apa, nak nyanyi-nyanyi je. Kita masak, happy, rasa pecah telur pun ada style lah macam gitu. Tetapi kalau tak ada hati, tak apalah pecah telur, pecah, tak kisah, masak, dah siap dah makan, macam gitu. Beza kan? Kualitinya, hasilnya sangat berbeza. Jika dalam kehidupan seharian kita begitu, bila nak buat sesuatu mesti ada hati, barulah ada rasa happy, baru ada rasa dalam apa yang dibuat tu semangat dan sebagainya dan menghasilkan uh, satu hasil yang begitu baik bila kita melakukan perbuatan tersebut. Lebih-lebih lagi hati ini perlu ada dalam keadaan kita nak beribadah kepada Allah. Okey? Walaupun ya bukan saya nak kata kalau tak ada hati janganlah solat. Bukan gitu maksudnya. Di sini kewajipan kita sebagai hamba Allah, sebagai seorang muslimah ialah berusaha untuk menghadirkan hati kita ketika kita melaksanakan setiap ibadah yang kita ingin lakukan. Kerana itulah bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta yang diiringi dengan rasa tunduk kepada Allah dan menghambakan diri kepada Allah. Barulah hasil daripada amal ibadah kita, kita akan dapat rasa adanya keikhlasan, ketulusan, ketenangan, kan kebahagiaan dalam amal ibadah yang kita laksanakan. Dan untuk
tingkatan yang begini, bila seseorang itu dia beribadah, inilah yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah sebagai puncak sebuah cinta, iaitu cinta yang tertinggi yang kita panggil ia dengan nama tatayyum. Okey? Kita panggil ia dengan nama tatayyum. Jadi bila seseorang dia memiliki perasaan cinta yang diiringi dengan ketundukan, penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia beramal ibadah, ini kita panggil sebagai puncak sebuah cinta yang memiliki istilahnya yang tersendiri iaitu tatayyum. Okey, saya harap faham ya untuk pendengar kita yang pertama. Dan di sini ada tingkatan-tingkatan cinta yang lain yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya, yang dia mulakan dari tingkatan yang pertama. Jangan lupa ya, tatayum inilah tingkatan yang paling atas. Tingkatan yang paling atas. Mungkin kita boleh ambil daripada bawah lah. Bawah tu maksudnya tingkatan pertama dia berada di bawah. Okey, bukan bermula daripada atas bermula daripada bawah. Jadi tatayum tu dia dekat atas sekali. Kerana ni masya-Allah tabarakallah. Bukan mudah nak ada perasaan yang begini setiap kali solat dengan hati kan. Kadang-kadang saya kata kita solat pun kadang-kadang tak ada hati juga. Betul tak? Malasnya nak solat, malasnya nak bangun, bercintanya nak bangun. Ya Allah, punyalah penat pagi ni. Tapi kena bangun juga solat subuh kan. Kita kan solat subuh, ya Allah, asal solat je. Ada begitu kadang-kadang keadaan kita. Lagi-lagi tengah dalam keadaan sibuk, kan banyak kerja, nak dapur belum settle, lepas tu budak-budak lagi nak ambil pergi sekolah, daripada sekolah, macam-macam lagi. Kita nak buat perkara kan, nak vacuum rumah, nak tu nak ni, macam-macam. Sampai kita bila nak solat tu, nak solat baru nak masa solat Keadaan dia, hati dia tu tak tahu bagaimana, tetapi dia tetap melaksanakannya. Sebab itu ingin mendapatkan tatayum dalam amal ibadah, ia adalah satu perkara yang agak sukar. Tetapi bukan mustahil. Namun bagi saya ia perlu diawali. Maksudnya sebelum kita melaksanakan amal ibadah tu kita dah orang kata kalau bahasa sekarang kita kata prep. Kita prepare diri kita. Kan? Kita tak boleh bila kita nak solat lah, tu ambil wuduk solat. Dia mesti ada perasaan kalau nak beribadah dengan tatayum ni kan, perasaan saya nak solat. Dia mentally prepared, physically, kemudian emotionally, semuanya dia rasa ada rasa cinta. Bila di situ bermula, kemudian dia ambil wuduk, wuduknya dalam keadaan yang sebaik-baiknya, lalu dia pakai telekung pun, oh biasanya pakai telekung, macam gitu kan. Tak pakai telekung, pakai telekung, macam susah pakai telekung. Tak macam itu. Tapi dalam keadaan, biasanya cantiknya pakai telekung, cantiklah suka. Dia perasaannya berbeza Muslimah, kalau begitu situasinya. Kan kita membina ataupun kita mencipta satu suasana yang boleh membawa kita kepada puncak kecintaan ini. Itu kita panggil ia sebagai usaha. Macam kita nak baca Al-Quran, bila kita nak baca Al-Quran, dia bukan setakat ambil baca, buka Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Dia bukan begitu. Tetapi kita nak baca Quran, kejap lagi kan kita mula, mungkin kita nak ambil wuduk, kan dalam keadaan yang suci, lepas tu ambil Quran, adanya rehal, duduk dalam keadaan yang baik, pakaian yang baik, tengok dulu, cantik Quran ni baca. Ni kat mana sekarang Kat sini, bestnya baca buka kan. Saya kata kita mencipta suasana itu terlebih dahulu sebelum kita baca. Sehingga kita dapat feel, kita dapat rasa tatayum tu. Beribadah dengan cinta, penuh cinta kepada Allah. Baca Al-Quran dengan penuh cinta kepada Allah. Bukan main asal baca je. Tak apa, habis saudang ni macam tu kan. Kau buat kan? Baca, okey dah, habis dah. Alhamdulillah, tutup. Macam tu. Tak sebegitu. Jadi, itu kita kata ibadah. Sebab itu tadi saya relatekan dengan kehidupan seharian kita. Kalau dalam kehidupan seharian, memerlukan kepada hati untuk buat apa saja amal ibadah, yang kita panggil ia sebagai tatayum itu, maka dalam hal-hal ibadah lebih-lebih lagi ada kekhususannya dengan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Yang kalau kita lihat kepada topik besar kita pada bab ini, Imam Ibnul Qayyim kata apa? Al-hub, iaitu kecintaan kita. Jadi ini penting ya, peringkat yang tertinggi, iaitu puncak cinta yang paling tinggi. Baik, tingkatan yang berikutnya diberikan nama dengan alaqah. Okey? Diberikan nama dengan alaqah.
Alaqah itu bermaksud hubungan. Ada hubungan. Kan kita ada relationship. Jadi kalau kita nak cinta seseorang, kita nak suka seseorang, kita tak boleh tengok dia, sukalah. Macam tak gitu. Tapi kita mesti ada alaqah. Okay, hubungan itu untuk menguatkan lagi cinta, untuk lebih kenal, untuk lebih dekat. Kan kita kata untuk lebih ada rasa kedekatan. Tapi kalau just tengok-tengok gitu kan, alaqah tu dia tak boleh dia tak boleh ada. Ataupun just macam mana kita just nak tengok orang gitu, tapi kita tak tahu dia punya kehidupan bagaimana, kita tak tahu bagaimana lifestyle dia, tak tahu dia baik ke tidak, tiba-tiba nak suka. Tak boleh. Mesti ada alaqah terlebih dahulu. Yang mana Imam Ibnul Qayyim kata apa? Alaqah ini dinamakan hubungan kerana terdapat keterkaitan antara hati orang yang mencintai dan orang yang dicintai. Jadi ini mesti pertama. Kan kita kenal seseorang kan, kita kalau tak ada keterkaitan hati kita antara kita dan dia, susah kita nak pergi kepada peringkat yang kedua. Jadi hubungan hati itu sangat penting. Okey, hubungan hati sangat penting kita dan seseorang. Sehingga adanya tercipta hubungan yang baik kerana ada keterkaitan ataupun keterikatan hati antara kita dengan dia. Sehingga inilah yang akan melahirkan rasa as-sababah, iaitu kerinduan kita kepada orang tersebut. Jadi tingkatan cinta tu dia bermula dengan alaqah. Kan ada hubungan terlebih dahulu, tahu keadaan diri dia bagaimana, baik ke tidak, dia tu macam mana, dia ketawa macam mana, dia cakap macam mana kan. Biasa macam tu kan kita tengok kan. Kemudian dia kalau dia buat kelakar macam mana, dia marah macam mana kan situasinya. Kalau dia serius gitu, oh gitu ya seriusnya Bila kita kenal seseorang biasanya inilah detik permulaan adanya alaqah. Kita faham. Ni kita dah dekat dengan dia. Barulah kita ada rindu. Dia tak kalau rindu ni kan dia tak ada melainkan ada alaqah itu tadi, hubungan. Dia mesti ada hubungan, kita kenal, kita tahu suka, rindu, baru dia muncul. Yang mana kata rindu yang dituangkan oleh orang yang mencintai ke dalam hati orang yang dicintai. Kita ni perasaan rindu ni biasanya ia hadir bila kita suka kepada seseorang. Walaupun kadang-kadang kita kata dia PJJ, tahu tak PJJ? PJJ ni masa saya belajar, dia adalah istilah kita kata pengajian jarak jauh. Gitu. Pengajian jarak jauh. Tapi kalau dalam hal cinta ni kita kata apa? Perhubungan jarak jauh. Ataupun perkahwinan jarak jauh. Kan ada orang dia bernikah tapi duduk jauh-jauh. Satu duduk Singapura, satu duduk KL, ataupun satu duduk KL, satu duduk London, macam tu kan. Jadi kita panggil dia PJJ. Namun, kerana apa ada kerinduan? Kerana ada alaqah tadi. Ada keterikatan. Walaupun kita duduk jauh. Walaupun kita tak nampak hari-hari. Walaupun kita cuma nampak menerusi phone saja contoh gitu kan. Tetapi kerinduan itu muncul kerana kita ni sebagai insan, kita ada rasa yang telah kita tuangkan ke dalam hati orang itu. Sebab tu kita rasa rindu kepada dia. Kita dah curahkan rasa kita dah berikan rasa kita kepada orang tersebut. Inilah yang menyebabkan sababah itu muncul, hadir. Sehingga kadang-kadang kerinduan itu adalah menjadi perasaan yang sangat tak tertanggung. Ini juga kita panggil sebagai satu keadaan yang akan bawa kita kepada tertayung tu tadi. Puncak cinta. Sebelum sampai kepada puncak cinta tu kan, dia mesti ada tingkatan-tingkatan ini. Ataupun bukan salah satu, sikit sangatlah ya, antaranya untuk sampai kepada tertayung itu tadi. Jadi di sini as-sababah tadi dia kata tingkatan selanjutnya as-sababah itu kerinduan di mana dinamakan demikian kerana kita menuangkan hati kepada orang yang kita cintai. Dan yang berikutnya, tingkatan cinta berikutnya adalah al-gharam. Al-gharam bermaksud cinta yang menyala-nyala. Okay, syair-syair yang ada tu saya tidak baca ya Muslimah, saya tinggalkan saja. Tak apa, kalau nak baca sendiri bacalah, tak lagi masalah.
Yang penting sekarang kita nak faham apakah yang dimaksudkan dengan setiap istilah yang ada pada tingkatan-tingkatan cinta ini. Jadi tingkatan yang seterusnya ialah kita panggil sebagai al-gharam, iaitu cinta yang menyala-nyala. Rasa cinta yang sentiasa di hati. Dia tak lekang kan daripada hati dia. Bila sampai bila-bila masa pun dah 10 tahun ke, 20 tahun ke, ini kita kata sebagai cinta hingga hujung nyawa. Ceh. Itu kan cinta hingga hujung nyawa. Sampai hujung nyawa memang al-gharam, ini kita panggil. Dia punya cinta tak pernah berubah. Walaupun masa, walaupun usia, fizikal berubah ke apa, dia tak berubah. Cintanya sentiasa menyala-nyala, sentiasa dalam hatinya. Sebab tu dia kata di sini, maksud rasa cinta yang senantiasa menetap di hati, yang meluap-luap dan tidak terpisah darinya. Okay, sampai bila-bila rasa cinta itu ada pada diri orang ini kepada yang dicintainya. Kerana dia kata oleh sebab itu pula orang yang berhutang dinamakan al-gharim. Kerana dia selalu menetapi iaitu terikat dengan orang yang berhutang kepadanya. Okay, dalam bahasa Arab, al-gharam ni ada juga dengan maksud yang lain. Kalau kita kata al-gharim bermakna ialah orang yang berhutang. Namun di sini dalam konteks perbincangan kita ni kita guna dengan maksud kita fahami ia dengan maksud cinta yang menyala-nyala. Namun kalau dengan istilah lain, kenapa seseorang itu dipanggil sebagai al-gharim iaitu orang yang berhutang ya, kerana dia ada keterikatan dengan orang yang telah meminjamkan duit kepada dia. Selagi tak bayar, selagi itulah dia tidak akan dilupakan. Begitu keadaannya kan. Kita kalau tak bayar hutang seseorang, orang tu akan ingat je kita. Sampai bila-bila. Muka kita berapa berapa duit yang kita pinjam dengan dia akan ingat kita. Ini yang dipanggil sebagai al-gharim. Yang tidak dilupakan. Sampai bila-bila. Bayar ke tak bayar pun memang dia akan ingat. Tapi kalau orang tu dah halalkan taklah dia dah lupakanlah semua tu kan. Baik, seterusnya ya kita lihat di sini. Mana tadi? Makna yang sama juga terdapat dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Inna azabaha kana gharama." Surah Al-Furqan ayat yang ke-65. Jadi di sini perkataan gharama itu ada disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Yang mana iaitu surah Al-Furqan ayat 65, sesungguhnya azab Allah itu adalah kebinasaan yang kekal. Mudah kita kata beginilah, al-gharam ialah cinta yang kekal, yang tidak terputus, yang tidak lenyap daripada hati kita dan dia sentiasa ada dalam hati kita. Sebab itu bila digunakan untuk azab dalam api neraka, perkataan gharama itu ia menunjukkan kepada kekalnya azab tersebut dalam api neraka. Jadi orang yang dia buat dosa, bila Allah Subhanahu Wa Taala mengazab dia dalam api neraka, azabnya kekal. Maksud kekal adalah Allah Subhanahu Wa Taala tak hentikan. Okey, kalau kita ni, maaf saya kalau mengerikan ya, kalau kita ini dituang dengan air panas di atas kepala kita, itulah setiap hari yang akan berlaku, kekal. Dia tak ada on off. Allah tak kata nantilah ya kesian dia ni berhentikan sekejap lah, kita break kejap. Seksa dia. Dalam neraka tidak ada istilah yang begitu. Sebab itu bila Allah kata dalam Al-Quran, azab yang kekal tu bermakna azab itu dia non-stop. Dia akan berterusan. Sehinggalah kalau Allah ingin, berhenti, baru berhenti. Dia begitu situasinya. Sangat mengerikan. Sama juga kalau kita masuk dalam syurga. Dalam syurga ni Allah berikan kita nikmat, Allah tak kata, dah aku ambil balik nikmat aku ni. Hari ni tak ada nikmat. Tak. Kalau Allah berikan kita itu, itulah yang kita akan dapat. Dan ia kekal. Ia tidak terputus. Maka di sini kita dapati tepatlah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang azab api neraka itu dengan penggunaan perkataan gharamah dalam surah Al-Furqan pada ayat 65. Jadi orang-orang belakangan itu orang yang terkemudian sering memakai lafaz ini untuk cinta meskipun bentuk ini jarang didapati dalam syair-syair Arab dahulu. Jadi orang yang terkemudiannya sajalah, maknanya zaman-zaman Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah pada waktu tu mungkin hinggalah ke hari ini menggunakan perkataan al-gharam itu untuk describe ataupun untuk menyifatkan cinta yang ada dalam hati itu bagaimana.
Jadi kalau dia kata dengan kita, "Oh, cinta saya ni cinta yang meluap-luap, cinta yang tak pernah putus, yang tak pernah berubah daripada dulu hingga ke hari ini." Kan, walaupun kita, perlu merenangi lautan api, macam itulah keadaannya kan. "Tak akan berubah cinta saya kepada awak." Ini kita panggil, oh, maknanya cinta dia adalah cinta yang dipanggil dengan al-gharam. Okey, seterusnya. Di sini ya kita beredar kepada tingkatan yang seterusnya. Dipanggil sebagai ishq. Okey. Dipanggil sebagai ishq, iaitu mabuk asmara. Beza dengan as-sababah. As-sababah tu tadi dia kerinduan. Kerinduan yang kerinduan macam itulah. Kerinduan yang memang ialah rindu kan, rindu, jauh pun rindu. Tapi kalau ishq ni dia dah mabuk, orang kata gila bayang, mabuk asmara, ishq. Di sini kita panggil ia sebagai cinta yang berlebihan. Mabuk asmara ni dia boleh berlaku kepada orang yang tidak ada alaqah. Tadi kan, dia tak kenal pun tapi dia tiba-tiba dia gila bayang dekat seseorang tu dan orang tu pun tak layan pun dia, tapi dia gila bayang. Ini kita panggil sebagai ishq. Mabuk asmara yang ada pada diri seseorang. Ni kalau nama panggil asyik. Asyik. Okay, asyikin. Biasa dengan nama. Asyikin. Orang yang ada rasa cinta. Tapi kalau dari sudut makna tu baiklah. Cuma kalau untuk konteks perbincangan ini dia agak berlebihan cinta itu. Cinta yang berlebihan kepada sesuatu. Dan di sini kata iaitu cinta yang berlebihan, oleh kerana itu Allah tidak disifati dengan sifat ini dan sifat ini tidak dimutlakkan untuknya. Bunyi kapal terbang Kejap Kuat sungguh kapal terbang. Saya tak tahulah dekat FB Live dengar ke tak. Tapi kuat sangat. Baik, kita ada tingkatan yang terakhir di sini, tingkatan di atas ish. Sebab tu kita panggil bermula daripada bawah tadi kan. Bawah dia ada alaqah, okey. Kemudian naik kepada sababa, daripada sababa kita naik kepada al-gharam, bila naik kepada al-gharam dia naik kepada ish, lepas tu dia naik kepada syauq. Jadi syauq ini maksudnya sangat rindu. Berbeza dengan as-sababa. Sabah tu kita kata kerinduan yang biasa-biasa sahaja. Tetapi bila dia naik kepada tingkatan syauq, ini adalah sangat rindu yang kadang-kadang orang kata memendam rindu, memendam rasa. Inilah tingkatan begini. Syauqun kita panggil. Sangat rindu. Iaitu berkelana hati menuju yang dicintai. Macam mana tu? Okay. Yakni berkelananya hati menuju yang dicintainya. Lafaz ini jangan main-main ada disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang mana merupakan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi pernah baca doa yang mengandungi ungkapan lafaz syauq. Iaitu kalau kita lihat di sini dalam lafaz ini disebutkan juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ish tidak ish kita tak sebut ia untuk Allah Subhanahu wa taala. Ish ini dia lebih kepada makhluk. Makhluk ni iaitu kita lah yang mabuk asmara, yang cinta tak bertempat. Macam tu kan keadaannya kan. Orang tak suka pun suka sampai akan merosakkan diri sendiri. Itu ish. Tapi kalau syauq ini boleh kita panjatkan ia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu dia kata di sini lafaz ini disebutkan juga untuk Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dari Ammar ibn Yasir bahawasanya dia pernah mengerjakan solat secara ringkas. Jadi ada satu peristiwa yang berlaku kepada Ammar ibn Yasir. Dia solat secara ringkas pada waktu itu dan hal ini pun ditanyakan kepadanya. Lalu dia menjawab, aku berdoa di dalamnya dengan doa-doa yang dahulu Nabi SAW berdoa dengannya. Jadi di sini dia kata ketika dia solat ringkas tu kan, ringkas tu maksudnya cepatlah, cepat 2 rakaat begitu kan. Bila dia solat ringkas di situ, dia kata ada doa yang dia panjatkan kepada Allah dengan doa yang pernah diucapkan oleh Nabi SAW. Jadi doanya panjang di situ. Kita mulakan daripada atas
Allahumma inni as'aluka bi'ilmikal ghaib. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan ilmumu yang meliputi perkara yang ghaib. Wa qudratika 'alal khalqi, dan kekuasaanmu terhadap para makhluk. Itu perenggan yang pertama. Okay, Ammar bin Yasir dia kata Nabi doa minta kepada Allah dengan ilmu Allah yang ghaib dan dengan kekuasaan Allah ke atas makhluknya. Apa yang Nabi minta? Ahyini idza kanatil hayatu khairan li. Nabi kata, hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan wafatkanlah aku jika kematian itu baik bagiku. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada. Doa ni belajar di mana? Ingat tak ungkapan yang ini? Saya baru ajar doa tu. Ingat tak dekat mana? Boleh letakkan di ruangan komen. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada. Belajar kat mana Kak Zah? Masjid Darul Ghufran. Salah tu Kak Som. Lupa ke? Baru Ustazah mengajar. Sian Ustazah. Baru Ustazah ajar doanya. Tak ingat. Kak Noh ingat tak Kak Noh? Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada. Masjid Yusof Ishak. Lagilah jauh. Tak, bukan Masjid Yusof Ishak. Doa pendek kot. Tak boleh terima ya orang tak ingat Doanya ringkas saja tu saya ajar. Tak ingat. Bagaimana ini? Aisyah ingat tak Kak Aisyah? Tak ingatlah macam mana ni. Kat mana kita belajar doa tu? Oh, nampaknya tak menghafal tu. Ustazah ajar doa tu. Tak ingat kan? Saya ajar dekat ni lah. Ihadis Pergas. Betul tak? Bukan Masjid Naim. Dekat Pergas. Ihadis. Mungkin belum sampai the video. No. Main takat je. Hari Sunday Ustazah. Ratu Sabah. Tak ada. Bukan. Ya Allah. Dah sebut dah tadi. Saya ajar doa itu ketika dalam program e-hadis hari Rabu. Tak ingat ya. Masya Allah. Tak ingat. Ya Allah. Tak apalah kalau Kak Mas tak hadir memang tak apa-apa. Yang hadir tu tak ingat tu pelik juga kan. Doanya ringkas saja. Saya ajar. Tapi sebenarnya doanya ialah daripada doa yang panjang ini. Cuma pada hari Rabu tu saya datangkan sikit saja doanya untuk apply pada konteks perbincangan berkaitan dengan rasa takut kepada Allah. Okay, jadi di sini Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada. Ya Allah, aku meminta kepadamu rasa takut kepadamu baik di waktu tersembunyi dan juga di waktu terang-terangan. Rasa takwa kita kepada Allah. Sama ada kita dalam keadaan sendirian ataupun kita dalam keadaan di halayak ramai. Kita minta kepada Allah agar rasa takut kepada Allah itu ada. Kalau tidak, kita ni hanya menunjukkan kebaikan, hanya menjadi seorang muslimah yang taat kepada Allah ketika dilihat orang. Tetapi sewaktu kita sendirian, kita rasa buat apa nak solat ni, tak payahlah, bukannya ada orang nampak kan, bukan ada orang tahu aku tak solat, gitu keadaannya. So di sini bila kita minta kepada Allah, ya Allah, berikan kepada aku rasa takut kepadamu. Tidak kira sama ada dalam keadaan aku sendiri ataupun dalam keadaan tersembunyi ataupun aku di halayak ramai. Doanya sangat penting untuk meletakkan rasa khasyah, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, apa doanya yang berikutnya? Wa as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. Dan aku memohon kepadamu ucapan yang benar, baik di kala marah maupun redha. Okey.
Wa as'alukal qasda fil faqri wal ghina. Dan aku meminta kepadamu kesederhanaan dalam keadaan fakir maupun kaya. Yang tadi tu cantik juga ya doanya. Wa as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. Dan kita minta kepada Allah agar kita jadi seorang muslimah yang berkata dengan kata-kata yang benar. Tidak kira kepada orang yang kita suka ataupun orang yang kita tak suka. Ataupun dalam keadaan kita marah ataupun dalam keadaan kita cinta. Semua keadaan itu perlu ucap perkataan yang benar. Okey, perlu ucap perkataan yang hak lah di situ. Perkataan yang bukan untuk mengambil hati, perkataan yang bukan kita kata kadang-kadang orang tu tak bagus kan, tapi sebab kita suka orang tu, kita kata bagus, macam tu kan. Bagus, cantik, itu, ini. Ini merupakan perkataan yang tidak benar. Jadi, kita minta kepada Allah agar lidah kita ini berani untuk menyatakan yang sesungguhnya. Begitu keadaannya. Orang tanya, "Cantik tak ni benda ni?" Tak cantik lah. Kita cakap betul kan? Kita bukan cantik, tapi dalam hati tak cantik pun. Dia bukan begitu situasinya. So di sini minta kepada Allah, "Ya Allah, aku minta kepadamu untuk berada di atas kalimat yang benar." Okey, dalam keadaan al-ghadab, dalam keadaan murka ataupun dalam keadaan redha. Dalam keadaan suka ataupun dalam keadaan yang tak suka, itu maksudnya. Wa as'alukal qasda fil faqri wal ghina. Dan aku memohon kesederhanaan ketika aku berada dalam keadaan fakir, maknanya dalam keadaan kita tak ada apa-apa dan juga dalam keadaan kita ini kaya. Kesederhanaan ketika kita tidak memiliki apa-apa juga penting. Sebab kalau kita tak ada, kita ni hidup yang biasa-biasa saja, tetapi kita mengamalkan kehidupan yang sangat luar biasa. Maksudnya belanjanya lebih, padahal tak cukup duit. Ini bermakna kita tidak bersederhana. Kan? Atau contoh, kita dalam keadaan kita rina ataupun kita kaya itu tadi, kita belanja sebanyak-banyaknya sampai melampaui batas. Sampailah duit kita habis. Tak ingat dunia belanja kan kerana rasa macam duit banyak sangat atau nak buat apa dengan duit. Macam tu keadaannya. Akhirnya kita tak ada savings. Contohlah ni saya berikan contoh. Inilah yang kita minta kepada Allah biar hidup kita ni sederhana. Dalam kedua-dua keadaan itu. Kalau kita susah, kita sederhana. Kalau kita uh, kaya, kita juga jadi seorang muslimah yang sederhana. Seterusnya doanya, wa as'aluka na'iman la yanfadu. Wa as'aluka qurrata 'ainin la tanqati'u. Aku meminta kepadamu kenikmatan yang tidak akan sirna. Okey, tak salah ya minta kepada Allah ya. Kita minta kepada Allah kenikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala tak hilangkan ia. Mudah-mudahan begitu. Dan aku minta kepadamu dengan mana tadi? Qurratu a'yun qurrata ainin la tanqati'u. Dan aku minta kepadamu penyejuk mata yang tidak akan terputus. Qurrata ain ni biasanya kita panggil ia sebagai macam mana anak, zuriat keturunan, penyejuk mata. Isteri, pasangan yang menyejukkan mata. Biasanya perkataan qurrata ain ini dikhususkan untuk pasangan ataupun zuriat keturunan kita lah, anak-anak yang menjadi penyejuk mata dalam kehidupan kita. Jadi minta kepada Allah apa yang ada, kalau kita ada pasangan, pasangan ini yang menjadi penyejuk mata untuk kita, penyejuk mata tu tak terputus. Kita rasa tenang dengan dia, kita rasa suka, kita rasa sejuk je lah mata memandang sedemikian. Ataupun anak-anak. Anak-anak ni kan yang ada di hadapan mata kita, kita minta kepada Allah jadikan anak-anak ni semua sebagai penyejuk mata kita. Bukan kita tengok je nak marah, tengok je nak marah macam tu kan. Kalau gitu tu bukan penyejuk mata. Tu tak tahulah. Itu buat jiwa membara je hari-hari kalau tengok kan. Jadi kita minta kepada Allah agar nikmat yang merupakan penyejuk mata itu, sama ada pasangan ataupun anak-anak ni kan yang ada di dengan kita, zuriat keturunan kita, ia adalah penyejuk mata yang tidak terputus. Wa as'aluka bardal 'aishi ba'dal mauti. Dan aku meminta kepadamu kehidupan yang baik setelah kematian. Wa as'aluka ladzatan nazari ila wajhika. Dan aku meminta kepadamu kelazatan memandang wajahmu. Tu nanti di akhirat lah ya. Di akhirat orang yang beriman, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan
kepada mereka dengan satu keutamaan untuk melihat wajahnya. Okay, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan itu kepada para hamba-Nya, terutamanya kita lah yang di sini. Dan seterusnya di sini, barulah kita masuk pada doa Nabi yang mengandungi lafaz syauq itu tadi. Panjangkan doa. Dan doa yang panjang ni baru yang akhirnya kita temui ada lafaz syauq. Sangat rindu. Sesiapa yang ada kitab boleh gariskan perkataan asyauq dalam doa yang ada pada kitab kita di sini. Itu kalau kita lihat dalam doa ini, itu lafaz syauq disebut dalam doa Nabi SAW. Iaitu Allahumma inni as'aluka syauqa ila liqa'ik. Saya pun dah gelapkan perkataan asyauqa di situ, saya boldkan perkataan itu, dan juga pada terjemahannya kita boleh nampak ada perbezaan di slide saya. Ya Allah, aku memohon kepadamu puncak Ya Allah, aku memohon kepadamu puncak kerinduan untuk bertemu denganmu. Asyauq maknanya sangat rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita ingin bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Wa a'udzubika min dharra'a mudirratin wa fitnatin mudillah. Mana? Dan aku memohon perlindunganmu dari bencana yang membahayakan dan fitnah yang menyesatkan. Allahumma zayyinna bizinatil iman. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan keimanan. Waja'alna hudatan muhtadin. Dan jadikanlah kami orang yang memberi bimbingan kepada kebenaran yang mendapat petunjuk Allah. Doanya panjang dan bagi saya intipati doa ini sangat cantik. Okay, doa ini riwayatnya daripada Imam An-Nasa'i dalam kitab Sunan An-Nasa'i. Status hadisnya adalah sahih. Jadi kalau kita dapat hafal, sangat baik. Namun kalau kita nak macam ni, ambil sedikit demi sedikit pun baik juga. Yang penting kita buat, jangan tinggalkan. Kita hafal mungkin kata hari ni saya nak hafal 3 dululah. Okay, Allahumma inni as'aluka bi'ilmika ghaib wa qudratika 'alal khalqi ahyini idza kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Kita berhenti sampai situ. Okay, tak apa, saya hafal sampai sini dulu. Dah lancar ni, yang awal tu baru kita masuk kepada yang kedua, yang ketiga. Sampailah kepada yang terakhir ini. Ataupun kalau kita nak ambil mana-mana bahagian yang kita rasa penting dalam hidup kita gitu kan. Contoh macam hari ni saya letak yang penting ini iaitu Allahumma inni as'aluka syauqa. Kenapa saya letak yang ini dalam slide saya? Kerana ianya bertepatan dengan konteks perbincangan kita pada pagi ini. Yang mana untuk menunjukkan perkataan ataupun lafaz syauq, tingkatan cinta yang ada kerinduan yang sangat ini, ianya dipanjatkan situasi itu oleh Nabi SAW dalam doanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berhak untuk meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang asyauq itu tadi. Tu Allahumma inni as'aluka syauqa ila liqa'ik. Sangat rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insan yang mana mereka memiliki perasaan cinta ketika beribadah kepada Allah, mereka akan ada rasa rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tanya beginilah ya muslimah-muslimah yang saya kasihi. Kita kan kalau masih inilah kalau yang dah menopause tak payah cakap lah ya. Okey. So kita ni kita bayangkan kita sebagai seorang muslimah kan, bila kita 7 hari kita tak solat, cuba cek balik hati kita ni. Kita ni ada rasa rindu tak nak solat? Macam mana? Kalau ada rasa rindu tu kan, itu maknanya memang cintalah kepada Allah. Kata, lama ya tak solat kan? Macam tu kan? Ataupun kita kata ginilah, mungkin kita ni biasa baca Al-Quran. Tapi kemudian ada 1 minggu, 2 minggu kita tinggalkan bacaan Al-Quran. Sebab apa? Kita sibuk sangat. So kita tinggalkan bacaan Al-Quran kita. Tak sempat lah nak buka Al-Quran nak baca kan.
Kata tak sempat gitu tak sempatlah sibuk sangat, ada meeting kan, lepas tu kena ni jumpa klien tu, ya Allah banyak sangat benda kita buat. Lepas tu kita urusan diri sendiri pun tak settle lagi. Kita tinggalkan Al-Quran, kita tinggalkan bacaan Al-Quran itu. Cuba check balik hati kita ni. Ada tak perasaan syauq dalam hati tu? Rindunya dengan Quran ni, mana Quran? Ada tak rasa tercari-cari masa nak baca Quran, tercari-cari Al-Quran tu letak mana, ke dah tak tahu letak mana? Kalau dalam apps pun tak tahulah apps tu pergi mana, macam tu kan. Dia tak buka handphone mana apps Quran aku hilang ke? Gitu kan. Hilang, tiba-tiba hilang, tak tahu pergi mana. Rindu ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tadi saya bagi contoh tentang solat. Kita orang perempuan bila kita kadang-kadang 7 hari tak solat, perasaannya bagaimana? Rindu nak sujud, rindu nak solat kan? Kalau itu ada, masya-Allah tabarakallah muslimah. Dia adalah perasaan yang sangat sangat dalam kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rindu kan, dia kalau dapat sujud tu nikmatnya masya-Allah. Orang yang biasa solat, bila dia angkat takbir pun dah rasa nikmat dah. Kita orang perempuan yang biasa solat ini, kemudian kita cuti kan, kita datang haid contoh. 7 hari, ada orang 15 hari lah kita kata gitu kan. Bila setelah dia suci tu, kalau dia betul-betul cinta kepada Allah, bila dia angkat takbir tu, subhanallah, rasanya semacam. Rasanya semacam. Dia macam gini muslimah saya kata. Saya tak samakan Allah dengan makhluk ya, tapi kita lihat perasaan kita. Kita kalau dah lama tak jumpa seseorang yang sangat kita cinta, yang sangat kita rindu. Bayangkan pertama kali setelah bertahun ataupun setelah berbulan, setelah beberapa hari kan. Ada orang beberapa hari kalau tak nampak pun dah rasanya dah macam tak boleh lah Kemudian dia bertemu orang yang dia cinta, orang yang dia rindu. Bagaimana perasaannya? Subhanallah. Kan rasa macam suka, rasa macam dapat bertemu, rindu sehingga boleh mengalirkan air mata kita. Jadi sebab tu begini, sebenarnya Allah lebih layak untuk mendapatkan rasa yang begitu dari kita. Walaupun Allah sebenarnya tak perlukan. Allah tak perlukan kita punya rasa cinta, rasa rindu. Ni semua Allah tak perlukan. Tetapi kita yang perlukan perasaan-perasaan ini kerana kita perlukan Allah. Kita perlukan Allah. Kenapa kita beribadah? Sebab kita perlukan Allah, bukan kerana Allah perlukan kita. Kita tak solat ke, kita tak baca Quran ke, Allah bukannya kisah pun. Allah macam, yelah kalau kau buat kau dapat pahala, kalau kau tak buat kau tak dapat pahala yang aku janjikan begitu. Jadi Allah tak kata kenapa tak buat, kenapa tak, itu makhluk. Ini beza Allah dan makhluk. Kita, kalau kita suruh sesuatu kepada seseorang, tapi orang itu dia tak buat, ataupun dia buat sambil lewa, ataupun dia buat benda tu tak jadi, lepas tu dia buat macam dia mungkin khianati amanah yang kita berikan, kita rasa kecewa kan? Kita rasa disappointed. Kenapa buat macam itu Kenapa gini tak senonoh kerja Kita rasa begitu. Tapi Allah tak. Allah tak ada rasa begitu. Kalau kita solat tak khusyuk pun Allah, kenapa solat tak khusyuk? Allah tak kata gitu. Itu bezanya Allah yang maha segala-galanya. Nak dibandingkan kita dengan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu, kita ni hamba yang sangat perlukan Allah. Perasaan cinta kita kepada Allah perlu diletakkan di tempat yang paling atas daripada segala-galanya. Kerana daripada perasaan cinta itulah yang akan melahirkan rasa syauq, rindu yang bersangatan untuk kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Jika di dunia orang itu dia dah sangat rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui amal ibadahnya. Rindu solat malam. Kenapa? Sebab rindu nak bersendirian dengan Allah Subhanahu Wa Taala contohnya kan. Rindu baca Al-Quran. Sebab apa? Al-Quran itu adalah kalamullah. Kita nak sentiasa dekat dengan kalamullah, kata-kata Allah, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu situasinya, kita ini sebagai hamba Allah, rasa rindu itu wujud untuk memantapkan amal ibadah kita kepada Allah. Yang amal ibadah itu hanya khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu di sini kita lihat pada perenggan yang berikutnya, ada sebuah hadis
yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi SAW kata, Allah cinta mereka yang rindukan Allah. Jadi ini juga antara tujuannya mengapa kita ni nak ada rasa rindu tu pada Allah. Bukan saja-saja kerana kita nak jadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita berusaha melahirkan ataupun menzahirkan perasaan tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala tidak memandang ia dengan pandangan yang sepi. Allah akan memberikan nilai yang begitu tinggi kepada insan yang sentiasa nak dekat pada Allah, kepada insan yang sentiasa nak membentuk jiwanya, perasaannya, cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu di sini Nabi SAW mengingatkan kepada kita. Nabi kata begini, "Man ahabba liqa Allah", siapa yang dia cinta untuk bertemu Allah, maka Allah pun cinta. Ahabballahu liqa'ah. Maka Allah pun cinta untuk bertemu dengannya. Apakah yang dimaksudkan dengan ahabba liqa Allah? Kalau kita kata kita rindu untuk bertemu dengan Allah, apakah maksudnya? Adakah macam kita nak pergi jumpa orang yang tak lama kita tak pernah jumpa tu? Bukan begitu. Di sini di kalangan para ulama syarah hadis, mereka menyebutkan, mereka menjelaskan maksud man ahabba liqa Allah sebagai satu keadaan yang mana kita ini berjalan menuju Allah. Contoh tadi, kita melaksanakan amalan ibadah kita. Itu adalah jalan menuju kepada keredaan Allah. Al-masir ilallah. Okey? Kita buat sesuatu untuk Allah. Ini bermakna ahabba liqa Allah. Orang yang cinta untuk bertemu Allah. Awil akhirah. Ataupun akhirat. Okey, ataupun akhirat. Jadi kita rindu, kita cinta kepada akhirat kita. Sehingga itulah ketika kita hidup di dunia, itulah yang menjadi uh, tujuan utama kita ketika menjalani kehidupan di dunia ini. Lalu dia kata wa talaba ma indallah, dan apa yang kita inginkan sebagai orang yang rindu untuk bertemu Allah ialah sesuatu yang ada di sisi Allah. Bermakna kita tidak berharap kepada makhluk. Kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berharap kepada apa yang ada di sisi Allah. Kita berharap kepada nikmat Allah, kita berharap kepada pemberian Allah, kan? Kita berharap kepada kasih sayang Allah. Ya begitu. Ini yang dinamakan sebagai orang yang cinta untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia kata walaisal gharad bihil maut. Lianna okey, tak apa, tak penting. Tak penting di situ dah masuk part lain. Dan bukanlah bermaksud orang yang dia nak bertemu Allah ini, kita tak kata dia itu tujuannya dia nak mati, bukan begitu. Tetapi dengan maksud yang telah dijelaskan di awalnya itu tadi. Dia jadi insan yang mana sentiasa berjalan menuju kepada Allah, iaitu melaksanakan perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah, buat apa pun kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita panggil sebagai mereka yang cinta untuk bertemu dengan Allah. Dan juga akhirat. Perjalanannya ialah menuju kepada akhirat. Wa talaba ma indab, dan juga mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita kata dia itu adalah orang yang rindu ataupun cinta untuk bertemu Allah, bukan bermakna dia nak mati. Bukan gitu maksudnya. Kadang-kadang kita kata, oh bertemu Allah tu, oh dia telah pulang ke rahmatullah. Itu ayat-ayat biasalah kita gunakan. Oh orang tu dah pulang ke rahmatullah, dah pulang ke sisi Allah. Jadi tak semestinya, okey, dalam konteks hadis ini terutamanya, tak semestinya bila kita kata kita cinta untuk bertemu Allah, kita tu cinta untuk mati. Tetapi cinta bertemu Allah inilah cinta untuk beramal soleh dengan amalan-amalan yang Allah redha, yang Allah cinta. Yang mana dengan amalan itulah yang akan kita bawa hingga ke akhirat bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang penting di sini, orang yang memiliki perasaan yang begitu ataupun dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan dia cinta kepada Allah,
Allah Subhanahu Wa Taala juga akan cinta untuk bertemu dengannya. Okey, Allah juga akan cinta untuk bertemu dengannya. Maka di sini kita dapati bahawa keadaan tingkatan cinta tersebut ia adalah sesuatu yang boleh diadakan ataupun dihadirkan supaya kita dapat sampai kepada puncak kecintaan, iaitu tatayyum tadi yang di awalnya yang telah saya terangkanlah di slide kita yang pertama. So bila kita nak sampai kepada puncak puncak cinta yang mana bila ada rasa cinta itu kepada Allah, ianya melibatkan rasa ketundukan, rasa penghambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika beribadah, kita pastikan bahawa usaha untuk menjaga alaqah kita dengan Allah, jaga hubungan kita dengan Allah. Kan? Kita selalu risau dengan hubungan kita sesama makhluk. Tetapi kita lupa tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita dah menjaga hubungan kita dengan Allah, itulah nanti kita akan ada rasa rindu kepada Allah, kita akan ada rasa cinta yang mendalam kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang cinta al-gharam tadi, iaitu cinta yang tak pernah lepas, cinta yang tak pernah lenyap luput daripada hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga hadirlah syauq. Hadirlah syauq, rasa rindu yang sangat kepada Allah, rasa rindu untuk bertemu Allah, rasa cinta untuk bertemu Allah, sehingga setiap amal ibadah yang kita nak lakukan, kita rasa mudah. Kerana apa? Ada hati. Nampak ya? Ada hati nak melaksanakan amal ibadah itu. Jadi hatinya dah ada, kan? Ada hati nak solat, senang nak solat. Walaupun kita kata kadang-kadang biasalah manusia Ustazah kita bila kita nak solat ni rasa berat, kan nak sedekah pun rasa berat, nak puasa rasa malas, rasa haus je tekak tu kan, macam tu keadaannya. Tetapi kenapa kita buat juga? Kerana al-gharam. Kerana kita ada alaqah. Kerana kita ada rasa rindu. Itulah yang menjadikan kita muslimah yang tetap melaksanakan amal soleh kita dalam apa jua keadaan itu tadi. Okey, wallahu a'lam bissawab. Itu sahaja muslimah perbincangan kita pada pagi ini, ringkas dan padat harapnya untuk perbincangan kita, dan kita akan sambung pada minggu hadapan sikit lagi ada panjang lagi tentang hal ini Kalau saya lihat di belakang itu ada banyak lagi yang akan dibincangkan tentang cinta yang merupakan puncak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini. So ada banyak lagi cara-cara lain yang akan diberitahu kepada kita bagaimana untuk menghadirkan rasa cinta yang mendalam kepada Allah, lebih-lebih lagi dalam keadaan kita nak beramal soleh. Maka di situlah yang menjadi tanggungjawab kita, usaha kita sendiri bagaimana untuk menghadirkan rasa cinta dan rindu itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga amal ibadah kita menjadi amal ibadah yang paling cantik dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita pada pagi ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kekuatan, kesihatan, motivasi diri yang tinggi untuk terus-terusan mengikuti pengajian-pengajian agama sehingga kita menjadi seorang muslimah yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu sahaja. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.